Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mengizinkan kita sekali lagi pada malam ini untuk berkumpul dan membacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang agung dan mulia, dan barang siapa yang membaca kisah Nabi akan mendapat kemuliaan. Begitulah juga orang yang beramal dengan amalan Nabi atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga akan mendapat kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung perbincangan kita, bacaan kita pada kitab ini. Dan malam ini kita akan masuk kepada bab pemboikotan menyeluruh terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu pada pertemuan yang lepas kita telah bincangkan tentang bagaimana kaum Quraisy berusaha sekeras-kerasnya sehingga mereka pergi bertemu dengan Yahudi di Madinah untuk bertanyakan hal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menyatakan Yahudi Madinah, ahbar pendeta Madinah suruh tanya 3 perkara. Kalau kita masih ingat lagi, soalan yang pertama, tanyakan dia tentang sekelompok pemuda yang pergi pada masa lampau, bagaimana kisah mereka. Soalan yang kedua, tanyakan tentang seorang lelaki yang berkelana menjelajahi dunia dari timur hingga ke barat. Dan soalan yang ketiga, bertanya tentang apakah itu roh. Kalau dia jawab 3-3 ni, maka ketahuilah bahawa dia Nabi, dan kamu tak boleh buat apa-apa pada dia. Tapi kalau dia tak boleh jawab, maka dia bukan Nabi. Bila balik mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah beberapa hari turunlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam surah Al-Kahfi yang cerita 7 pemuda Ashabul Kahfi yang menyelamatkan agamanya. Begitulah juga dalam surah Al-Kahfi Allah ceritakan tentang kisah Dzulqarnain yang berjalan dari timur sehingga ke barat. Dan begitulah juga Allah Ta'ala turunkan ayat dari surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh. Bila mereka bertanya tentang ruh, Allah Ta'ala kata qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah bahawa ruh itu adalah dari urusan Tuhan. Setelah mereka tak boleh mengalahkan dan menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pergi lagi bertemu dengan Abu Talib ataupun Abu Talib secara sebagai orang yang menjaga dan mengamati gerak-geri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka, Abu Talib dapat merasakan bahawa mereka benar-benar berkeinginan untuk menghapuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talib mengumpulkan seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib dan mengajak mereka untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang berlaku selepas daripada itu, pemboikotan secara menyeluruh yang akan kita baca pada malam ini. Baik, setelah segala cara sudah ditempuhi dan tidak membuahkan hasil juga, maka kepanikan, kekhawatiran kaum Quraisy sampai kepada kemuncaknya. Ditambah lagi
bahawa mereka mengetahui bahawa Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib bersikap keras, bertegas untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membelanya mati-matian apapun risikonya. Selepas mereka nak bunuh Nabi, Abu Talib himpunkan mereka dan berpakat, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib semua mereka berpakat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kafir Quraisy tahu perkara ini, maka kekhawatiran mereka sampai kepada puncaknya. Kerana itu mereka berkumpul di kediaman Bani Kinanah yang terletak di lembah Mahsib dan bersumpah. Mereka bersumpah, kaum Quraisy, musyrikin Mekah berkumpul di Bani Kinanah bersumpah. Apa sumpah mereka? Untuk tidak menikahi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dan Bani Al-Muttalib, untuk tidak berjual beli dengan mereka, tidak bergaul, tidak memasuki rumah maupun berbicara dengan mereka, sehinggalah mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh oleh orang Quraisy. Boikot. Selagi kamu tak serahkan Muhammad untuk dibunuh, maka kami tak akan menikahkan anak kami dengan anak kamu. Kami tidak akan berjual beli dengan kamu. Kami tidak akan bergaul-baur dengan kamu. Bahkan kami tidak akan berbicara, tidak masuk ke dalam rumah kamu. Itu ikatan janji kaum Quraisy. Mereka mendokumentasikan, mencatatkan perjanjian itu di atas satu lembaran sahifah yang berisi perjanjian dan sumpah bahawa mereka selamanya tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim dan tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka kecuali bila mereka menyerahkannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk dibunuh. Tulis agreement, perjanjian itu ditulis di atas satu lembaran sahifah bahawa mereka tidak akan berdamai melainkan mereka menyerahkan, Bani Hashim menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Ibnul Qayyim berkata ada riwayat yang menyatakan bahawa pernyataan itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim, sementara riwayat lainnya mengatakan bahawa pernyataan itu ditulis oleh Nadhr bin Harith. Pendapat yang tepat bahawa yang menulisnya adalah Baghid bin Amir bin Hashim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebinasaan ke atasnya sehingga tangannya menjadi lumpuh. Siapa dia? Orang yang menulis perjanjian yang zalim ini didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya tangan dia menjadi lumpuh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang disyarahkan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Baik, perjanjian itu dilaksanakan, kemudian digantung, lembaran itu digantung di dalam Kaabah, gantung dalam Kaabah, bahawa selama mereka tidak menyerahkan Nabi Muhammad, selama itulah kita tak akan berdamai. Dan dianggap perjanjian itu perjanjian suci di kalangan mereka. Sebab itu adalah perjanjian untuk mempertahankan Tuhan-Tuhan mereka daripada fitnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pandangan mereka.
Bukan disimpan dalam poket dan rumah pembesar-pembesar mereka, dah. Digantung dalam Kaabah. Pemboikotan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu sekali, maka kaum Nabi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, sama ada yang kafir ataupun yang sudah beriman, kecuali Abu Lahab, pak saudara Nabi. Dia saja yang menyatakan dia keluar daripada muafakat Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dia keluar dan bersama dengan kaum musyrikin Quraisy. Lebih berat daripada itu, Abu Lahab ni bukan sekadar saudara Nabi, dia juga ialah besan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila begitu, dia memerintahkan anaknya untuk menceraikan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh anak dia cerai anak Nabi. Lupa dah apa nama anak dia. Salah seorang bila dia suruh cerai tu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah dan apa dia, Ummu Kalsum. Kemudian salah seorang cerai tu. Yang kedua tak cerai tu bila Abu Lahab. Bila Abu Lahab suruh tak cerai tu, dia bawa anak Nabi pergi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa dan dia ceraikan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdebel. Bahkan dia ludah depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya cabaran yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lain bersama dengan Nabi. Kabilah Nabi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akhirnya tertahan di celah bukit milik Abu Talib pada malam pertama bulan Muharram pada tahun ke-7 kenabian. Dan ada pula yang menyebutkan selain daripada tarikh tersebut. Sehingga duduk dekat Syi'ib, kawasan celah bukit Abu Talib, milik Abu Talib, yang ada dekat dengan kawasan Mekah. Baik, pemboikotan semakin ditingkatkan. Boikot terus. Selama 3 tahun mereka berada di celah bukit. 3 tahun Nabi bersama kabilahnya Bani Hashim diboikot oleh Quraisy, sehingga bahan makanan dan persediaan pun habis. Pangan ke? Persediaan pangan. Sementara kaum musyrikin tidak membiarkan makanan apapun yang masuk ke Mekah atau dijual kecuali mereka segera memborong, beli habis. Tak sempat dapat kepada keluarga Nabi. Tindakan ini membuatkan keadaan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib semakin tertekan dan memprihatinkan, kritikal, sehingga mereka terpaksa memakan dedaunan dan kulit-kulit. Daun dan kulit-kulit kayu. Makan daun. Pernah dengar kisah Nabi dan para keluarganya diboikot di celah bukit di kawasan Mekah selama 3 tahun, habis makanan sehingga mereka terpaksa makan daun-daun kayu dan juga kulit-kulit. Selain itu, jeritan kaum wanita dan tangisan bayi-bayi yang mengerang kelaparan pun terdengar di celah bukit tersebut. Tidak ada barang yang boleh sampai ke tangan mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi. Dan mereka pun tidak keluar untuk membeli keperluan-keperluan mereka kecuali para Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Bulan haram ni apa dia?
bulan Rejab, lepas tu Zulkaidah, Zulhijjah, lepas tu Muharram, 4 bulan. 3 berturut-turut, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, 1 yang lain bulan Rejab. 4 bulan ni bulan haram berperang. Daripada zaman jahiliah sehingga diiktiraf dalam Islam pun itu bulan yang diharamkan berperang. Jadi bila tak ada perang, mereka keluar. Mereka membelinya dari rombongan yang datang dari luar Mekah. Akan tetapi penduduk Mekah melipat gandakan harga barang-barang kepada mereka beberapa kali ganda agar mereka tidak mampu membelinya. Waktu boleh beli, jual pula mahal sehingga mereka tak mampu nak beli. Hakim bin Hizam pernah membawa gandum untuk diberikan kepada mak saudaranya, makciknya Khadijah. Namun suatu ketika dia dihalang dan ditangkap oleh Abu Jahal untuk mencegah usahanya. Mujur ada Abul Bukhturi yang mencegah Abu Jahal dan membuatnya melepaskannya membawa gandum kepada makciknya Khadijah binti Khuwailid. Di lain pihak Abu Talib merasa khawatir terhadap keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir, takut, sehingga dia memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi tidur di tempat orang lain bila orang sudah tidur. Bukan awal-awal pergi tidur tak. Nabi tidur dulu di tempat dia. Lepas semua orang tidur, baru Abu Talib kata, gerak Nabi Muhammad pergi tidur tempat orang lain, tukar tempat. Sebab dia tak nak orang tahu Nabi tidur di mana. Hal ini memudahkannya untuk mengetahui siapa yang hendak membunuh beliau. Dan manakala orang-orang sudah benar-benar tidur, dia memerintahkan salah satu daripada putera-puteranya atau saudara-saudaranya atau kaum kerabatnya untuk tidur di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan tidur di tempat mereka. Tukar tempat tidur. Bila orang dah tidur belakang. Sebab dalam 3 tahun diboikot itu pun bukan sekadar dengan boikot itu selamat Nabi dah. Dalam keadaan boikot dah tak boleh makan, tak boleh minum, makan dengan kaum-kaum daun-daun kayu, disekat bekalan, disekat urusan. Walaupun dia duduk celah bukit, bukan setakat tak cukup makan, tapi dalam keadaan ketakutan bahawa kaum Quraisy tetap berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin keluar pada musim haji, menjumpai orang-orang yang mengajak mereka kepada Islam, dan telah kita singgung di muka bagaimana perlakuan Abu Lahab terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Bila musim haji Nabi pergi keluar berdakwah kepada orang haji, maka yang daripada belakang Nabi cakap yang ikut belakang Nabi ialah Abu Lahab, pok saudara dia. Nabi dakwah kepada Islam, dia je basuh belakang, tak percayalah budak ni. Budak gila. Tak percayalah budak ni, bukan betul sangat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi pelbagai rintangan dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Abu Lahab. Siapa dia? Orang yang paling bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mana bila dengar berita Nabi lahir, menyembelih beberapa ekor unta dan berpuluh-puluh ekor kambing. Orang yang mana apabila datang kepada dia khabar bahawa Aminah telah melahirkan anak lelaki, dia merdekakan Suwaibah, hamba dia, sebab terlalu gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi apakah kegembiraan itu boleh mendatangkan manfaat kepada dia? Apakah sayangnya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara itu memberikan manfaat kepada Nabi, memberikan manfaat kepada dia di hari akhirat kelak? Tak. Cinta Nabi mesti dizahirkan, diserlahkan dengan cara yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang kepada Nabi, nak jadi pengikut Nabi, nak duduk bersama dengan Nabi dalam surga, mesti dizahirkan, diusahakan mengikut cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dan Nabi suka. Kalau sekadar dengar Nabi cerita Nabi lahir, sembelih binatang, tapi tak ikut Nabi, jadilah seperti Abu Lahab. Dialah orang yang paling gembira dengan kelahiran Nabi, tapi dialah orang yang paling kuat menentang dakwah Nabi. Sayang dia kepada Nabi, tapi bab agama tak. Sebab tu kita mengajak sidang jemaah sekalian untuk memahami cinta sebenar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa cinta dan sayang kepada Nabi dan orang yang berusaha mengimpikan untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, caranya ialah mentaati perintah Nabi. Kalau dengan sekadar perarakan yang kita buat setahun sekali, kita kata kita sayang kepada Nabi, tak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dengan tanda perarakan itu kamu boleh syafaat. Tak ada. Setahun sekali dengan perarakan kita dakwah, kita cinta kepada Nabi. Habis 364 hari lagi kita buat apa? Di mana cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itulah dengan mentaati perintah Nabi. Dengan sehari itu tak mengubah kecintaan kita kepada Nabi. Kalau sekadar perarakan yang kita buat, tapi dengan melaksanakan perintah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari, setiap ketika, itulah tanda sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang lemah semangat, lemah. Sebahagian yang mendakwa cinta kepada Nabi, tapi dalam salat mereka mengabaikan tuntutan Nabi. Dalam puasa mereka mengabaikan tuntutan Nabi. Dalam akhlak mereka mengabaikan tuntutan Nabi. Tiba-tiba waktu hari nak berlarut, dialah depan sekali. Satu hari dia menjadi hero, yang lain dia terkandas dan tersungkur di pintu nafsu. Ini bukan tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau itulah kita kata bentuk kecintaan, Abu Lahab lagi hebat daripada kita. Abu Lahab lebih hebat daripada kita bab sambut kelahiran Nabi. Tapi yang perlu kita tekankan ialah mentaati Nabi dengan cara beramal dengan ajarannya pada 365 hari, tiap-tiap hari, sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini Abu Lahab sampai dia yang paling gembira dengan kelahiran Nabi, dia perintahkan dua anaknya menceraikan anak Nabi. Dia bergabung dengan musyrikin, boikot Nabi. Bahkan waktu Nabi pergi berdakwah di musim haji, dia ikut belakang Nabi. Patutlah Allah Subhanahu wa taala waktu ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Jahal jahat juga, tapi tak ada surah mencela Abu Jahal. Ada surah mencela Abu Lahab disebabkan betapa jahatnya dan kuatnya penentangan Abu Lahab
terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dialah orang yang paling gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. 2 atau 3 tahun penuh berlalu daripada kisah pemboikotan, tapi pemboikotan masih tetap berlangsung. Sehinggalah pada bulan Muharram tahun ke-10, dia bermula pada bulan Muharram tahun ke-7. Bermula boikot bulan Muharram tahun ke-7, sehingga pada bulan Muharram tahun ke-10 kenabian terjadi pembatalan terhadap sahifah dan perobekan, dibatalkan perjanjian tersebut. Hal ini kerana tidak semua kaum Quraisy menyetujui perjanjian tersebut. Ada di antara mereka yang pro, yang menyokong, dan ada di kalangan mereka yang membantah. Maka pihak yang membantah ini akhirnya berusaha untuk membatalkan perjanjian tersebut. Orang yang melakukan hal itu ialah Hisham bin Amr dari suku Bani Amir bin Lu'ay. Dia secara diam-diam pada malam hari selalu mengadakan hubungan dengan Bani Hashim dan menyelundup bahan makanan. Satu ketika dia pergi menghadap Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, yang ibunya bernama Atikah bin Abdul Muttalib. Dia berkata kepada Az-Zubair, apakah engkau tahan dapat menikmati makan dan minum sementara saudara-saudara dari pihak ibumu berada dalam kondisi yang dalam keadaan seperti yang engkau tahu di saat ini? Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, dia daripada Bani Amir, tapi mak dia suku ni ikut kabilah lelaki. Kabilah dia kabilah Al-Makhzumi, belah ayah dia. Tapi mak dia adalah anak kepada Abdul Muttalib. Itu Atikah bin Abdul Muttalib. Dia pergi jumpa. Dia kata, Zuhair, bagaimana kamu tahan duduk makan buah-buahan, menikmati makanan yang indah, sedangkan saudara-saudara kamu sebelah ibu kamu sedang berada dalam keadaan yang kamu tahu sekarang ini mereka berada. Dia duduk kabilah ayah dia, tapi mak dia duduk bersama kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hisham bin Amr pergi jumpa dia, Zuhair, pujuk dia. Dia kata, bagaimana engkau ini? Apa yang dapat aku perbuat padahal aku seorang diri? Sungguh demi Allah, andai kata ada seorang lagi yang bersamaku, nescaya perjanjian itu akan aku robek. Hisham kata, aku tak boleh buat apa, aku seorang. Kalau ada seorang lagi dengan aku, kita akan pergi masuk dalam Kaabah, kita koyak perjanjian yang disimpan dalam Kaabah. Maka Hisham kata, engkau sudah mendapatkannya. Engkau sudah mendapatkan. Siapa dia? Maka kata dia, aku. Zuhair kata, aku. Kalau begitu, mari kita cari orang yang ketiga. Pergi pula ke rumah Mut'im bin Adi dan mengingatkan tentang tali persaudaraan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. 2 orang putera Abdi Manaf, dan mencela persetujuannya atas perbuatan zalim kaum Quraisy. Mut'im kata, bagaimana engkau ini? Apa yang bisa aku lakukan sedangkan aku hanya seorang diri? Dia tak layak lagi. Dia begini, dia pakat ni, dia tak layak. Dia bukan ajar.
Dia pergi macam Zuhair tadi, macam cerita Zuhair Hisham. Hisham pergi dekat Zuhair. Hisham kata kepada Zuhair, macam mana mu tergamuk duk gini? Mu duk tergamuk makan-makan mewah sebelah ibumu, saudara-saudaramu ni sedang susah sekarang ni. Jawab Zuhair, nak gua aku seorang. Kalau aku dua orang, mesti aku pergi. Dia cocok dulu. Dia nak tengok stand. Ni diplomasi panggil. Jangan kita pergi ajak. Aku ni orang sekian-sekian. Orang tahun lalu kita cocok dulu. Kalau nampak dia macam dengan kita, aku suka denganmu je. Lah. Hisham kata Zuhair, mu sanggup dia. Zuhair kata, aku nak macam mana? Aku seorang. Kalau aku dapat seorang lagi, aku pergi dah. Baru Hisham kata, kamu boleh dah seorang lagi. Siapa? Aku. Dua orang ni pergi pula. Cocok. Siapa dia? Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi bila kena cocok tu, dia kata, bagaimana engkau ni? Aku nak buat macam mana? Aku sendiri. Kalau aku tak puas hati pun aku sendiri. Jawab Hisham kata, ada seorang lagi. Siapa dia? Aku. Mut'im bin Adi dia rayak pula kepada Hisham. Kalau gitu kita cari orang yang seorang lagi. 3 orang. Hisham kata, aku jumpa dah seorang lagi. Siapa dia? Zuhair tadi. Zuhair bin Abi Umayyah. Lalu dia pergi cari orang yang keempat. Hebatnya. Hisham bin Amr ni orang diplomasi. Cari orang keempat sampai kepada kediaman Abul Bukhturi bin Hisham. Dia kata kepada sama sebagaimana yang dia katakan kepada Mut'im. Lalu Abul Bukhturi tanya Hisham bin Amr. Dia kata, ada dah kau orang nak buat kerja malam ni? Dia kata ada. Siapa dia? Zuhair, Mut'im, aku juga pergi sekali. Maka dia pergi pula ke rumah Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Bincang dengannya. Sampai Zam'ah tanya, apakah ada orang yang ikut serta dalam urusan ni? Ada. Dia pun sebut nama. Daripada 2 orang jadi 3 orang, jadi 4 orang, jadi 5 orang sekarang. Maka Zuhair, akhirnya mereka berkumpul di pintu Hujun, salah satu arah masuk ke Masjidil Haram, dan berjanji akan melakukan pembatalan sahih. Kita batal sahih. Zuhair berkata, akulah yang memulakan dan esok akulah yang akan mula berbicara. Pada esok hari, 5 orang sahabat ni, 5 orang ni pergi jumpa dengan kaum Quraisy. Zuhair pergi bawa senjata, lalu dia tawaf Kaabah 7 kali. Kemudian selepas tawaf, dia kata kepada penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, apakah kita sampai hati menikmati makanan dan memakai pakaian, sementara Bani Hashim binasa? Tidak ada yang sudi menjual kepada mereka dan tidak ada yang mau membeli dari mereka. Demi Allah, dia kata, aku tidak akan duduk sehingga sahifah yang memutuskan hubungan kekerabatan dan penuh kezaliman ini dikoyak. Abu Jahal yang berada di hujung masjid lalu menyahut, demi Allah, engkau telah berdusta. Sekali-kali sahifah lembaran itu tidak akan dirobek. Lalu Zam'ah bin Aswad memotong ucapannya. Dia rakyat, dia ada backing. Zam'ah backing dia, demi Allah, justru engkaulah yang paling pembohong. Kami tidak pernah rela pada penulisannya saat dia ditulis. Pok-pok kamu je Quraisy tulis, kami tak pernah pakat pun dengan kamu. Tiba-tiba kamu dah buat perjanjian, kami suruh kami taat juga perjanjian. Kami tak tulis pun. Kamu yang tulis, kemudian kami kata kami semua kena taat kepada perjanjian. Tak, kami tak akan ikut perjanjian. Setelah itu Abul Bukhturi pula menambah, benar apa yang dikatakan Zam'ah ini. Kami tidak pernah rela terhadap apa yang telah ditulis dan tidak pernah menyetujui. Tapi nak mana, moga kuasa Quraisy pada masa tu hebat.
Dia buat gapo pun orang tak setuju ikut berlaku. Muka dia Quraisy. Mahkamah duk dia, polis duk dia, semua duk dia berlaku. Orang tak setuju pun kena buat juga. Muka dia Quraisy. Tapi akhir sekali bila dah tak tahan, dah 3 tahun boikot. Tengok sanak saudara lembek dalam celah bukit. Tak ada makanan, makan daun kayu. Hati mana yang tahan? Keluarga mereka. Dia duduk Mekah zaman dulu ni berapa, walaupun kabilah masing-masing, dia tak lawat tak lari. Dah tu kahwin dengan kabilah ni, kabilah tu kahwin. Macam kita lah. Gi mari tengok anak beranak kita juga. Gi kenduri tak kenal, rupanya keluarga aku juga kenduri. Tu zaman kita, cuba bayang zaman Nabi berapa kerak je ada. Gi mari bangsa Arab tu lah juga. Cuma beza kabilah, mereka Arab semua. Nah, zaman dulu kampung kita kahwin, gi mari kan ni kahwin sepupu, tu kahwin apa? 2 pupu, ni kahwin 3 pupu. Gi mari keluar. Jadi dia tak tahan. Kemudian Hisham bin Amri pula menambah seperti itu. Mut'im menambahkan mereka berdua berkata benar. Dan sungguh orang yang mengatakan selain itu, ya, itulah yang berbohong. Kami berlepas diri kepada Allah dari sahifah tersebut dan apa yang ditulis di dalamnya. Hisham bin Amr pula tambah, sehingga Abu Jahal pun kata mesti dah pakat dah semalam dan telah dirundingkan di tempat lain. Mupakat dah ni. Mupakat dah 5 orang ni, pakat dah ni nak mari ni. Memang pakat apa nak ayat Abu Jahal dah. Maka di kala itu Abu Talib sedang duduk di Masjidil Haram. Dan dia datang atas pemberitahuan anak saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat wahyu dari Allah tentang sahifah tersebut, bahawa Allah telah mengirimkan anai-anai untuk memakan semua tulisan yang berisi pemutusan rahim dan kezaliman tersebut, kecuali tulisan yang ada nama Allah di dalamnya. Sahifah tu ada kezaliman, tiba-tiba ada tulis nama Allah. Ini isu hangat pak kita ni. Nah, ni sirah ni siapa dia tulis? Puak Quraisy penentang Nabi. Bila anai-anai makan, disebut dalam sirah dia makan semua perjanjian, yang tinggal ialah nama Allah dalam sahifah tersebut. Mana pula orang kafir Quraisy ni guna nama Allah ni? Siapa boleh lesen ke dia guna kalimah Allah? Ada lesen ke nak guna kalimah Allah? Kau tak ada. Saya tak jawab. Serahkan kepada kebijaksanaan masing-masing. Yang penting adalah kitab. Kalau tidak tu kita dengar banyak kali dah cerita demi Allah, orang Quraisy sebut demi Allah. Sebab dia pun beriman juga dengan Allah. Bukan beriman serupa kita beriman, cuma dia tahu ada Allah. Cuma dia mensyirikkan Allah. Itu beza. Dia tahu ada Allah, tapi dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Kita beriman dengan Allah dan tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Al-Husain, ayah kepada Imran bin Husain. Bila Nabi tanya, mu ada berapa Tuhan? Dia kata 7. 1 di langit, 6 di bumi. Hak satu itulah hak dia beriman. Dan dia mensyirikkan dengan 6 lagi yang di bumi. Sehingga Nabi kata kufurlah hak di bumi, beriman dengan hak di langit sudah. Lalu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fikir-fikirlah kita dengar azan. Baik. Setelah waktu ketika itu Abu Talib berada dalam masjid. Bila dia tengok orang duk berbantah-bantah berkenaan dengan sahifah tersebut, dia pun pergi mencelah.
dalam keadaan dia dah tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada dia bahawa lembaran sahifah yang digantung dalam Kaabah itu telah pun dimakan anai-anai. Yang tinggal ialah kalimah-kalimah Allah. Dia pun pergi kepada Quraisy. Dia beritahu kepada Quraisy apa yang telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib kata Quraisy, tak ada dah. Sahifah tu tak ada, dimakan anai-anai. Kemudian dia menyatakan gini, ini untuk membuktikan apakah dia berbohong. Tengok kepada sahifah. Kita tengok dulu, betulkah Muhammad bercakap benar ataupun bohong. Anak saudara aku, kata Abu Talib, telah mengkhabarkan bahawa sahifah tu telah dimakan anai-anai. Dan kalau betul, dia telah terhapus. Perjanjian kamu telah terhapus. Kalau begitu, kita tengok. Kalau betul, maka perjanjian itu terhapus. Kalau salah, maka kami akan membiarkan kalian untuk menyelesaikan urusan dengan. Maksud kalau Nabi Muhammad salah, kamu ambil dia bagaimana kamu nak sebelum. Tapi kalau dia betul, kamu kena batalkan perjanjian. Abu Talib kata. Jawab Quraisy, kalau gitu itu satu perjanjian yang adil. Adil lah. Sebab dia nak bunuh Nabi Muhammad. Adik dia tak ada apa-apa. Cuma Abu Talib kata, kalau betul Hama Muhammad kata, mu kena batal perjanjian. Kalau tak betul, kamu ambillah. Selesaikan urusan kalian dengan. Setelah terjadi perbincangan antara mereka dan Abu Jahal, maka berdirilah Mut'im bin Adi tadi, menuju ke sahifah untuk mengoyaknya. Ternyata dia menemukan bahawa anai-anai telah memakannya, kecuali tulisan Bismikallahumma. Dalam sahifah tersebut ada ditulis kalimah Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Dan tulisan lain yang ada nama Allah di dalamnya. Anai-anai tersebut tidak memakannya. Hak ada kalimah Allah, tak makan. Dia makan yang lain, tinggal kalimah Allah saja. Ada dua maksud. Yang pertama, membatalkan perjanjian mereka dengan untuk menzalimi Bani Abdul Muttalib. Yang kedua, untuk menyatakan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyeru kepada beriman dengan Allah semata-mata. Bila dia tengok sahifah tu, kalaulah mereka tengok dengan keinsafan, mereka akan mendapati dua perkara. Yang pertama, terbatalnya perjanjian mereka, dan yang kedua, benarnya dakwaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya bila dia buka, dia tengok khabar tu benar, dia beriman dengan Nabi. Tapi sungguh kaum musyrikin telah melihat tanda yang agung sebagai bahagian daripada tanda-tanda kenabian, tapi mereka tetap sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan jika mereka orang musyrikin melihat satu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, inilah sihir yang terus menerus, tak habis-habis Muhammad sihir.
Ini besar Muhammad sihir, dia kata. Dia tak beriman dengan Nabi. Bertambah kepada mereka ialah penentangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari celah-celah bukit bersama dengan kabilah atau Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka mereka kembali dalam keadaan biasa. Mereka boleh berjual beli dan boleh berurusan dengan orang-orang lain di sekitar Mekah, kerana kaum Quraisy tidak dapat lagi menghalang kabilah lain untuk berurusan dengan kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kisah pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang telah dilalui oleh Nabi dan juga kaum keluarganya, sehingga terpaksa makan daun-daun kayu di celah-celah bukit. Allahu Akbar. Dakwah Nabi berapa tahun? 3 tahun. Daripada tahun ke-7 kenabian sampai ke-10 kenabian. Bukan tempoh yang singkat. Tapi mereka bertahan. Dakwah Nabi tetap bertahan. Dan sebahagian daripada keluarga Nabi pun tidak beriman dengan Nabi. Mereka bersama Nabi disebabkan ta'assub kabilah. Sebab dia ni kabilah aku pertahankan dia. Bukan sebab agama. Jadi ada mereka yang mempertahankan Nabi sebab kabilah. Ada mereka yang mempertahankan Nabi sebab agama. Keluar tu ada yang kembali kepada agama mereka masing-masing, dan ada yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah yang tidak beriman dengan Nabi ialah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Abu Talib. Inilah kita bila sebut cerita bab hidayah ni, Allahu Akbar. Orang berjuang sama Nabi, diboikot 3 tahun. Sampai pergi kat makan daun-daun kayu. Tapi tetap tidak menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terima hidayah, tapi tak berjuang pun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak berjuang untuk meninggikan syiar Islam. Tak berjuang untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bila ada orang mengajak kita kepada sunnah Nabi, kita pula apa pula ustaz ni bawa ilmu baru pula. Sedangkan kita mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata kelebihan orang yang menghidupkan sunnah sewaktu orang lain meninggalkan dia, dia mendapat pahala 50 orang sahabat Nabi. Akhir zaman memang sunnah akan ditinggalkan. Orang tinggal sunnah, orang tak kenal sunnah Nabi. Bila kita cakap ni sunnah, ni bukan sunnah, dia pula kata ni ustaz, mari mana pula ustaz. Gak tu tak boleh, gak ni tak boleh. Hak orang tak buat dia nak buat, hak orang buat dia tak boleh buat. Kebalik pula. Dah, itulah akhir zaman Islam akan menjadi asing. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bad. Sunnah Nabi akan kembali asing. Orang tak kenal sunnah Nabi. Yang mana bila manusia mengajak kepada sunnah Nabi, dia akan rasa orang ni asing. Orang simpan janggut panjang, dia tengok pelik pula warna dia ni, mari janggut panjang kemai. Betul tak? Orang bawa sugi dalam poket. Mana sugi poket ni? Orang ada bulu gigi belakang, zaman bulu gigi dia pakai sugi lagi. Orang pakai seluar sikat buku lali. Sebab Nabi tak bagi bawah daripada buku lali. Dia kata mana pulak ni. Tapi kalau pakai skirt tak marah pula. Tak, hak terang-terang hak lawan pakai seluar sikat 3 suku. Mana pulak pelik. Orang perempuan pakai skirt dia tak marah. Tapi kalau mari ada kawan saya pergi interview minta tauliah, orang tanya, pakai jubah ni sikat buku lali ke sikat betis dia? Siapa sarut tu dia tanya. Siapa sarut tu? Jadi wallahu taala alam. Di zaman akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tanya pakaian Nabi, Nabi pakai nisfus sak. Nabi pakai pakaian Nabi tak lebih buku lali Nabi. Bahkan dia kalau pakai jubah duduk di betis. Betis, tak ada siapa buku lali. Tapi tebing kita pakai begitu saat ni akhir zaman. Mana pula ustaz mai pakai seluar sikat, mai pakai jubah sikat ni, mana pula? Pelik pada orang.
Itulah sunnah akhir zaman. Sunnah akan dianggap asing. Itu baru 2-3 perkara kita akan sebut. Kita akan jumpa banyak lagi perkara-perkara yang sunnah akhirnya nampak asing disebabkan manusia tidak kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Tengok majlis kahwin kita. Banyak mana sunnah kita buat dalam majlis kahwin. Tebing kita bagi mas kahwin murah, orang kata mana pelik pada orang. Tebing kita kenduri lebih kurang, habis orang kata mana baiklah tak panggil orang habis. Lebih makan nasi lemak memang kenduri, tu dia. Jadi, habis gagal kapur. Dia tu kenduri makan nasi lemak. Nabi nikah dengan Safiah makan kurma dengan roti kering. Aisyah orang mari tanpa seperah, capuk-capuk siapa dia mari, hang ni bagi sikit, ni bagi sikit. Sebab walimah itu mudah. Tapi tebing kita bagi tu akhir zaman. Betul kata betul. Akhir zaman tu. Nabi kata iltamis walau khataman min hadid, mubagilah pada pengantin itu mas kahwin walaupun sebetul cincin daripada emas, daripada besi. Kita kalau tak ada 7 dulang tak jadi pula. Mesti 7 balas 9. Nampak? Itu baru bab tu. Bab lain macam-macam lah kalau kita sebut tak habis malam ni. Tapi yang penting kita mengajak sekalian jemaah kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana inilah tanda kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik dari Allah, yang lemah, yang kurang, yang salah daripada kelemahan saya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.